Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati barisan pensyarah penilai dan yang dikasihi hadirin hadirat sekalian. Tak kenal maka tak tahu. Sudah kenal baru tahu. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Anis Akilah binti Muhammad Rozi, pelajar BISMP ambilan Jun 2018, kuliah 7.04. Saya berpraktikum di SK Putrajaya Presin 161 di bawah seliaan pensyarah penyelia bidang teras Ustaz Mahzir bin Nur dan pensyarah elektif teras Ustaz Husaini bin Kasran. Jadi, marilah sama-sama kita telusuri rahsia saya menjadi lilin yang tidak pernah padam dalam menerangi murid-murid yang saya sayangi sepanjang 12 minggu saya berpraktikum di SK Putrajaya Presin 161 yang menjadikan saya layak menjadi calon rentas praktikum dalam fasa 2 kali ini. Saya mempunyai 5 rahsia kenapa saya layak menjadi calon cemerlang praktikum. Jom kita lihat apa rahsia yang saya akan tunjukkan. Rahsia yang pertama iaitu perancangan dan pelaksanaan PDP. Saya telah mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah dipelajari dalam subjek PRKA 3012, perancangan pengajaran dan pembelajaran dalam praktikum yang dijalankan. Saya telah berjaya menghasilkan hasil pembelajaran yang berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran yang berdasarkan dokumen penjajaran kurikulum, RPS dan berdasarkan aspek ABCDS iaitu audience, behavior, condition, degree dan situation. Dalam menelusuri era globalisasi yang kian meningkat kini, impak revolusi industri 4.0 telah melibatkan semua aspek dalam masyarakat termasuk pendidikan. Jadi sistem pendidikan negara kita telah membuat persediaan ke arah kemenjadian generasi era digital yang meliputi 7 elemen iaitu pengetahuan, kritis, komunikasi, kemahiran insaniah, kreatif, kepimpinan dan nilai. Jadi ketujuh-tujuh elemen ini telah saya terapkan dalam perancangan dan pelaksanaan PDP yang saya jalankan bagi melahirkan masyarakat berilmu yang berlandaskan nilai murni selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Tambahan lagi, dalam perancangan dan pelaksanaan PDP yang dijalankan, saya juga telah berjaya mengaplikasikan elemen merentas kurikulum iaitu elemen keusahawanan dan literasi TMK dalam PDP yang dijalankan. Saya juga telah berjaya mengaplikasikan elemen pedagogi masa kini iaitu elemen kreatif dan inovatif serta elemen kooperatif dan kolaboratif melalui aktiviti berkumpulan yang dijalankan di dalam aplikasi Jamboard. Seterusnya, saya juga telah berjaya mengaplikasikan kemahiran insaniah dalam PDP yang dijalankan iaitu merangkumi elemen penyelesaian masalah dan elemen pemikiran kritis dalam PDP yang dijalankan. Sejujurnya, praktikum kali ini bukanlah seperti praktikum yang dahulu. Sebaliknya, praktikum kali ini telah dijalankan secara atas talian sepenuhnya. Hal ini kerana adanya perintah kawalan pergerakan. Walau bagaimanapun, PKP yang dijalankan telah menyumbang kepada transformasi pendidikan digital. Justru itu, praktikum kali ini telah memenuhi satu daripada 11 anjakan dalam transformasi pendidikan, iaitu anjakan ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Jadi, saya telah mengaplikasikan elemen ICT secara holistik dalam proses PDP yang saya jalankan selama 12 minggu. Saya berpraktikum di SK Putrajaya Presin 161. Seterusnya, dari segi strategi PDP, saya telah mengaplikasikan secara menyeluruh dan holistik ilmu
pedagogi pendidikan Islam dan teori-teori yang dipelajari dalam subjek BIMK 3152 Inovasi dalam PDP, yang mana saya telah mengaplikasikan secara menyeluruh strategi berpusatkan guru, strategi berpusatkan murid dan strategi berpusatkan bahan. Saya juga telah berjaya mengaplikasikan pelbagai kaedah pengajaran seperti kaedah lakonan, kaedah penerangan, kaedah soal jawab, kaedah tunjuk cara, kaedah bercerita, kaedah lawatan secara maya, kaedah sumbang saran, kaedah didik hibur, kaedah talaki musyafahah, kaedah tasmi' dan kaedah tikrar. Seterusnya, dari segi bahan bantu mengajar, saya telah menggunakan bahan mawjud dalam PDPR yang dijalankan. Saya juga telah berjaya menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar seperti slide interaktif, slide PowerPoint yang menarik, aplikasi Classroom Screen, aplikasi Random Pickname dalam PDP yang dijalankan. Saya juga telah menggunakan Green Screen serta aplikasi Zepeto dalam penghasilan video simulasi. Strategi PDP dan BBM yang dilaksanakan adalah dijalankan berdasarkan teori kecerdasan pelbagai yang telah saya pelajari dari semester lepas, yang mana teori kecerdasan pelbagai yang ditelusuri oleh Howard Gardner adalah memfokuskan kepada pelbagai gaya pembelajaran yang sesuai untuk diaplikasikan dalam PDP kepada semua murid. Tambahan lagi, saya telah berpraktikum di SK Putrajaya Presiden 16-1 yang merupakan sekolah TS25 yang menekankan elemen dokumen standard, elemen pentaksiran, elemen pedagogi sebagai usaha dalam kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Rahsia kedua kenapa saya layak menjadi calon cemerlang praktikum adalah saya telah berjaya menjalankan pelbagai bentuk pentaksiran, iaitu yang pertama, saya telah berjaya menjalankan pentaksiran secara lisan melalui aplikasi Wizard.me, medium Google Classroom dan aktiviti bacaan isi pelajaran semasa Google Meet yang telah disemak melalui senarai nama. Saya juga telah berjaya menjalankan pentaksiran bertulis melalui penghasilan projek, di mana murid-murid telah berjaya membina projek My Pop-up Book, Diary Baiti Jannati dan Bookmark Yaumul Jumu'ah, serta murid-murid telah berjaya menulis tulisan Jawi khat nasakh. Saya juga telah berjaya menjalankan pentaksiran secara otentik melalui pelbagai aplikasi secara talian, yang mana saya telah menggunakan aplikasi Quizizzer, Quizizz, Bluecurt, Nearpod, ClassPoint dan juga WordWall. Pentaksiran yang saya jalankan telah direkodkan dalam borang PBD yang mempunyai elemen tahap penguasaan murid dari tahap 1 sehingga tahap 6 berdasarkan objektif PDP yang dibina serta berdasarkan standard pembelajaran. Intihannya, dapat saya simpulkan bahawa pelaksanaan NPDL dapat membantu saya membuat penyepaduan dan pengintegrasian dalam praktikum yang dijalankan berdasarkan elemen 6C, iaitu critical thinking, creative thinking, collaboration, communication, character dan country. Seterusnya, rahsia yang ketiga kenapa saya layak menjadi calon cemerlang praktikum adalah saya telah berjaya menyediakan portfolio yang lengkap dan kemas yang berkonsepkan e-portfolio. Seterusnya, penulisan refleksi adalah sangat penting. Refleksi telah ditulis setiap kali selepas PDP, yang mana refleksi yang saya tulis adalah merangkumi bilangan murid yang mencapai objektif pada hari tersebut, kelebihan, cabaran dan kekurangan yang saya hadapi serta penambahbaikan yang perlu dilaksanakan. Selepas itu, saya juga telah berjaya membuat jurnal bagi setiap minggu, yang mana jurnal yang dibuat adalah berdasarkan topik yang berbeza-beza. Saya dapati penghasilan jurnal yang saya laksanakan telah berjaya membantu saya menghadapi kelemahan-kelemahan dan masalah yang saya hadapi yang telah dinyatakan dalam refleksi
bagi setiap RPH. Saya juga telah berjaya membina sebuah inovasi yang diberi nama Strategi SS atau juga dikenali sebagai Strategi Star Student yang bertemakan pengurusan bilik darjah. Inovasi ini terbina disebabkan oleh isu yang saya hadapi pada minggu keempat, yang mana setelah nyatakan dalam refleksi yang mana saya mendapati beberapa orang murid agak pasif sewaktu Google Meet dijalankan. Jadi, saya telah mendapati punca berlakunya isu ini berdasarkan jurnal yang saya laksanakan pada minggu keempat, iaitu saya mendapati murid-murid tiada motivasi untuk belajar disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi, inovasi ini terhasil berdasarkan teori behaviorism B.F. Skinner yang mana menekankan elemen penungguhan positif, dan juga teori behaviorism B.F. Skinner ini juga adalah satu teori yang membantu mencari jalan untuk meningkatkan motivasi pelajar. Inovasi yang dibina iaitu inovasi Star Student adalah terdiri daripada 4 perkara, iaitu Star Student List, Star Student Reward, sijil Star Student, dan akhir sekali Fly Gift Star Student. Jadi, saya telah mendapati inovasi yang saya hasilkan adalah berjaya apabila saya mendapati kehadiran murid menjadi meningkat, murid-murid menjadi lebih aktif dalam kelas, murid-murid juga semakin seronok ketika belajar, murid juga dapat menyiapkan tugasan yang diberikan dengan lebih cepat, serta inovasi yang saya laksanakan telah dipuji oleh ibu bapa, guru pembimbing dan pensyarah. Saya juga telah berjaya menjalani refleksi pertengahan praktikal pada 20 hari bulan 8 2021 bersamaan dengan hari Jumaat bersama praktikum saya Nur Khalisha binti Alias serta pensyarah penyedia saya Ustaz Mahzir bin Nur. Seterusnya, rahsia yang keempat kenapa saya layak menjadi calon cemerlang praktikum adalah dari segi co-curriculum. Co-curriculum bagi sekolah saya telah dijalankan secara atas talian dalam Google Meet dan juga Google Classroom. Saya juga telah dilantik sebagai guru penasihat tunas kadet remaja sekolah di GRS, guru penasihat permainan badminton serta guru penasihat kelab cegah jenayah. Rahsia yang kelima kenapa saya layak menjadi calon cemerlang praktikum adalah berkaitan dengan peranan-peranan lain di sekolah. Saya merupakan editor video sekolah yang mana saya telah berjaya menghasilkan video imarah Musalla An-Nur SK Putrajaya Presiden 161 untuk masuk dalam pertandingan Persis, yang mana video yang dihasilkan telah berjaya mendapat sambutan yang baik dan sambutan yang positif dari semua pihak, termasuklah guru besar, para pentadbir dan guru-guru, yang mana mereka sangat berpuas hati dengan video yang saya hasilkan. Ini adalah video yang saya hasilkan. Seterusnya, saya juga telah dilantik menjadi AJK Quiz Online bagi program Awal Muharram tahun 2021 di SK Putrajaya Presiden 161. Bukan itu sahaja, saya juga telah menjalankan projek bagi praktikum kali ini, iaitu projek secara maya yang diberi nama Bengkel Smart Jawi. Dalam projek tersebut, saya telah dilantik menjadi pengerusi majlis bagi Bengkel Smart Jawi serta saya telah berjaya menjadi penyampai untuk bengkel tersebut. Kesimpulannya, itulah 5 rahsia yang saya jalankan dan laksanakan dengan jayanya dan dengan sangat cemerlang sepanjang saya berpraktikum selama 12 minggu untuk menjadi calon cemerlang praktikum. Akhir kalam, biar penat berdiri, jangan penat memberi. Biar lelah terduduk, jangan lelah membentuk. Biar penat bercakap, jangan penat berharap. Dengan ini, sekian sahajalah video daripada saya.
Saya sudahi dengan kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.